Buku yang pertama, untuk episod pertama ni kita akan bincangkan berkenaan dengan satu buku yang aku rasa macam menarik lah buku ni. Okey. Saya pun berminat ni. Tapi kita ni jumpa biasa je lah. Dengar-dengar Humble je. invitation. Dengar-dengar je. Dan kita malu kan dekat seorang-seorang. Jadi buku tu bertajuk House of Leaf. House of Leaf merupakan karya debut Mark Z. Danielewski yang diterbitkan pada tahun 2000 Masihi oleh Pantheon Books. Sebaik sahaja diterbitkan, buku ini terus sahaja menjadi jualan terlaris dan diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa. Rumah daun. Rumah daun. Kalau Melayu di rumah daun lah kan. Kalau Melayu rumah daun-daun. Rumah dedaunan. Dedaunan. Kalau waktu saya belajar dulu nama dia, aku belajar dulu nama dia apa dah nama puisi tu? Si hijau warna daun. Hijau warna daun. Hijau warna Masa daun. tu puisi belah utara lah. Puisi belah utara. Antologi. Dia kata satu tu rasanya. Siapa ingat? Warna hijau kan? Hijau. Tapi itu cerita puisi lah. Yang ni tak tahu. Ini tak tahu. Kalau tengok pada tajuk dia kita tak tahu. Dia pasal apa? Saya nak tahu. Tengok gaya cerita. Tengok gaya lah. Macam cerita apa tu? Cerita Cinderella. Sono. Betul ke? Tak tahu kan, tengok dulu lah. Tengok dulu lah. Buku ini lebih digambarkan sebagai sebuah novel bergenre seram. Seram punya. Seram. Seram ni saya takut sikit. Tapi tunggu dulu, tak habis lagi. Buku ini lebih digambarkan sebagai sebuah novel bergenre seram. Bahkan diberi gelaran sebagai novel paling seram di dunia. Paling Paling. Tak tahu mana dia masuk paling, tapi faham lah. Barat kan. Paling seram tak apa. Sebab dia popular kat barat. Jadi dia orang anggap apa yang paling seram kat barat tu itu paling seram kat dunia. Mungkin ada, tapi itu tak didedahkan lah. Nanti kalau ada siapa-siapa boleh kongsikan kat ruangan komen buku-buku keluaran Asia, tak kisahlah China ke Korea ke Malaysia ke Indon ke yang paling seram Asianya cekapan seram dunia. Ada juga yang melihat novel ini sebagai sebuah karya bersifat kritikan akademik. Menariknya, ada yang menganggap novel ini sebagai sebuah kisah cinta, termasuklah penulis novel ini sendiri. Cinta pula. Dia seram Cinta pula. Seram sejuk cinta macam mana? Dalam satu temu ramah, Danielewski menceritakan bahawa seorang wanita datang menemuinya dalam sebuah kedai buku dan berkata, "Kamu tahu, semua orang beritahu saya ini merupakan sebuah buku seram. Tetapi apabila saya habis membacanya, saya menyadari bahawa buku ini merupakan sebuah kisah cinta." Danielewski lalu menjawab, "Kamu sangat-sangat betul." Ni terjemahan bahasa Melayu lah, nampak macam pelik sikit lah ayat dia kan. Tapi basically dia setuju dengan pandangan perempuan tu. Maknanya memang dia tulis ni sebab nak ceritakan buku ni buku cinta, bukan buku kisah seram lah. Apa-apa pun, elemen seram tetap menjadi penumpuan utama dalam setiap ulasan berkenaan buku ini. Dan majoriti berpandangan seram. Majoriti berpandangan seram. My kawan ni cakap cinta. Cinta. So itu satu sudut pandang yang menarik. So mungkin masing-masing dia ada perspektif sendiri. Stephen King sendiri menganggap House of Leaf merupakan karya seumpama Moby Dick tetapi dalam versi seram, dan mengatakan bahawa dia mengalami mimpi ngeri setelah membaca buku ini. Kenal Stephen King? Stephen Hawking kenal lah. Stephen King ni lain. Stephen King ni aku tak kenal lah Stephen King. Tak familiar lah. Tak pasti dia sebagai apa. Tapi kalau tak silap dia ni penulis juga. Penulis ataupun bikin filem, antara dua orang. Tapi tak silap penulis. Dia banyak tulis buku seram. Kisah seram jugalah. Dia macam kalau kat Malaysia ni Ramli Awang Mursyid lah. Ramli Awang Mursyid thriller. Thriller? Ini memang horror. Kita kat horror tak ramai. Ada ke penulis yang terkenal sebab seram? Tak ada. Sure. Filem banyak lah. Novel tak banyak. So Stephen King tak silap ni. Dan orang barat memang anggap Stephen King ni memang dia punya istilah dia gelaran dia beri sebagai master of horror lah. Master Master. Tok guru kepada kisah seram.
Sebelum kita mendalami apa keunikan yang ada pada buku ini, eloklah kita sama-sama mengambil tahu terlebih dahulu apa latar belakang buku ini dan titik mula kepada penulisan buku ini. Mark Z. Danielewski yang bergraduasi dalam bidang sastera Inggeris di Yale menceritakan bahawa minatnya dalam dunia penulisan bermula pada tahun 1985 apabila dia menulis sebuah cerita yang diberi tajuk Where Tiger Dance dengan menggunakan mesin penulisan milik abangnya di Perancis. Cerita itu akan tetapi tidak pernah disiapkan dan tidak pernah diterbitkan. Kira dia tak pamit lah time tu. Tapi mungkin tak tahulah, sebab kalau ikutkan berdasarkan apa yang Mak Zidane cerita ni, dia waktu dia berminat tu sebab dia pergi melawat abang dia dekat Perancis. Lepas tu abang dia ada mesin type typewriter tu lah. Typewriter tu lah. Sekarang ni orang pakai apa, keyboard printer kan? So typewriter tu lah. Jadi dia mungkin dia seronok tekan typewriter tu, tapi dia melawat, maknanya kena balik lah. Mungkin tak sempat lah. Tapi boleh je kalau dia kat rumah kan. Bawa balik pinjam lah Sah. Tak tahulah. Abang sendiri Tak tahulah dia. Namun, latar belakang kepada penulisan buku House of Leaf ini lebih dramatik daripada itu. Kisahnya bermula apabila Danielewski menerima panggilan telefon mengatakan bahawa ayahnya jatuh sakit. Danielewski yang ketika itu berada di New York bergegas menaiki bas menuju ke Los Angeles, tempat ayahnya berada, untuk melawat ayahnya itu. Bagi mengurangkan rasa risau dan serabut di kepalanya, Danielewski menghabiskan masa di sepanjang perjalanannya itu dengan menulis sebuah cerita 100 muka surat yang diberi tajuk Redwood. Pendek ke satu muka surat? Satu muka surat dia pakai A4 ke A3 ke? Dia sebut buku nota. Dia macam buku nota saiz buku sekolah tu lah. Buku kerja sekolah tu. Buku tulis tu kan. So satu muka surat lah. Dan cerita tu dia beri tajuk Redwood. Redwood, kayu merah. Okay. Kayu merah. Yalah, Redwood kan. Betul lah. Niatnya adalah untuk menghadiahkan cerita pendek tersebut kepada ayahnya yang merupakan seorang pembikin filem. Okey, jadi niat dia nak tulis cerita tu, dia nak bagi ke ayah dia. Sebab ayah dia ni sebenarnya adalah seorang pembikin filem. Buat filem lah, maknanya bahagian kreatif jugalah, mungkin tulis skrip ke production ke tak tahulah kan. Tapi memang yalah, darah tu adalah pada dia ni darah entertainer tu. Sebab nanti akan masuk juga watak adik dia. Nanti saya cerita adik tu masuk, sebab adik dia tu adalah penyanyi. Memang dari in the family lah. Malangnya, ayahnya tidak begitu menghargai bakat anaknya itu, bahkan merendahkannya lagi dengan menyuruh Danielewski memilih karier sebagai kerani pejabat pos sahaja. Respon ayahnya itu menyebabkan Danielewski hilang semangat, lalu bertindak mengoyak-ngoyakkan manuskrip ceritanya itu dan membuangnya ke dalam tong sampah. Akan tetapi, adik perempuan Danielewski berjaya menaikkan kembali semangatnya untuk menulis apabila adik perempuannya itu segera pergi ke tong sampah tersebut, mencari helaian-helaian manuskrip yang dikoyak tersebut, mengumpulkannya dan mencantumkannya kembali sebelum memulangkan semula kepada Danielewski. Apa macam tu? Support lah. Support abang dia lah. So dia macam Danielewski ni rasa macam haru lah. Macam mungkin dia nak support dia punya minat dia dan dia punya hasil kerja dia tu. Yes. Dia punya bakat tu dia nampak kot. So dia buat macam tu lah. Sokongan yang diberikan oleh adik perempuannya itu merupakan titik mula kepada Danielewski menulis sebuah karya agung yang memakan masa selama 10 tahun. Apa yang menyebabkan buku ini menjadi sangat istimewa adalah walaupun ia merupakan sebuah novel, namun cara susunan novel ini bukanlah seperti novel-novel yang konvensional. Dia tak macam novel-novel yang biasa lah. Novel biasa novel biasa tu yang biasa tu macam kita baca daripada kiri ke kanan lah. Kan? Kiri ke kanan, macam daripada awal buat sampai akhir. Dia tak macam tu.
kalau ikutkan dia apa yang aku ni lah baca-baca komen orang pasal pengalaman dia orang baca buku ni lah, dia kata sebenarnya tak ada sebarang guideline macam cara. Dia terpulang pada masing-masing punya cara nak baca macam mana. Ada je yang baca daripada awal sampai habis straight macam tu. Tapi ada juga yang lompat-lompat ikut ni kan. Dalam House of Leaf mengandungi beberapa pencerita yang dipersembahkan dalam kepelbagaian bentuk tulisan dan font. Dia macam mana cakap? Okey, dia macam tadi yang font tadi tu. Kalau tak silap macam contoh watak yang pertama ni, font dia warna ni. Ataupun dia pakai font jenis yang ni macam Times New Roman contoh lah. Tebal sikit. Yang kedua, yang orang ni pakai font ni. So macam orang dia dibezakan macam itu saja pun dah berbeza dah. Itu satu. Yang kedua, dari sudut dia nak gambarkan situasi, keadaan cerita tu. Contoh macam nak ceritakan keadaan rumah tu, dia dia menegang, macam mana istilah dia, stretching lah kalau bahasa Inggeris, stretch daripada dia kecil dia besar. Tulisan tu dia tarik, dia panjang tulisan tu. Ini kalau publisher ni tak bagi ni format macam ni. Memang sebab tu 10 tahun. Berarti 10 tahun. Sebab kalau ikut cerita tak masuk dalam ni tadi, kalau ikut cerita dia lagi pasal ni, dia cari publisher. Tak jumpa-jumpa. Dia kata dah. Dia tahu kau tengok dia pun satu muka surat tu, satu muka surat besar tu. Satu ayat je. Yang ni kosong. Marah dah orang tak tahu. Kosong muka surat kan. Saya orang cakap buat tebal buku. Macam mana dah. Tentulah. Turut terkandung dalam buku ini juga ialah nota kaki yang kadang-kadang diikuti pula dengan nota kaki yang lain. Dia buat research ni. Dalam beberapa muka surat, tulisannya disusun dalam beberapa bentuk, simbol dan kod yang berbeza. Dia tulisan boleh baca tapi dia punya rajah dia simbol kan. Ya kan. Macam contoh ada tulisan tu, biasa kita ialah menitang memanjang macam tu kan. Dan dia susun bentuk petak, bentuk bulat, bentuk rumah. Betul lah. Kan? Lepas tu adalah simbol, tak tahu mungkin ada gambar simbol pelik-pelik ke apa, tak tahu lah kan. Message je dah sampai. Ada lah kot berkaitan dengan cerita tu yang menyebabkan orang boleh rasai pengalaman yang berbeza lah bagi bacaan buku novel ni lah. Ya, so itu yang menyebabkan kita kata kelebihan yang aku rasa memang paling besar lah yang membezakan novel ni dengan novel-novel yang lain. Ada benda tu mampu untuk mengeluarkan pengalaman yang orang sebut seram tu lah melalui bacaan buku ni. Jadi itulah dia. Begitulah sedikit sebanyak cerita di sebalik buku House of Leaf. Tidak kiralah bagaimana kita menanggapi buku ini, apa yang pasti dengan membacanya, kita semestinya akan mendapat pengalaman yang baru dalam dunia pembacaan. Itulah House of Leaf. Jadi siapa-siapa yang nak baca boleh ni lah. So, itulah. Kalau baca seorang-seorang ni apa ni? Kalau tadi kan dah sebut dah. Ada orang baca kata buku cinta. Tengok lah. Kalau boleh lah tengok lah. Kalau rasa dah baca, bacalah. Baca pagi-pagi ke baca malam-malam lah. So itulah. Jadi di sini lah. Di sini. Jadi terima kasih dan perkongsian dan sangat menarik lah apa yang dikaji ni tentang House of Leaf ni. So, kita pun ada rancang nak kaji-kaji tempat lain, kaji-kaji buku lain juga di sebalik buku tu dibuat kan. Jadi kalau ada sejarah lah, buku yang ada sejarah yang unik, pelik sikit, mungkin boleh siapa-siapa kongsikan lah kalau ada cerita kajian. Ada kita ada apa? Buku yang dibuat oleh bukan manusia. Itu nanti. Itu nanti. Itu dah ada dah. Jangan boleh spoil sekarang. Bukan manusia yang tulis. Itu tunggu. Bukan manusia yang tulis tau. Bukan manusia yang tulis. Okay. Jangan lupa support kami. Assalamualaikum.